Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Salam penuh aspirasi buat anda semua, keluarga Malaysia. Sekali lagi bersiaran bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Salihah Azmi hari ini bersama dengan rakan seperjuangan di studio dan juga untuk aktiviti lain. Silakan. Saya Izzy Yusof bersama anda selama 1 jam, Salihah. Ya, yang mana kita akan bersiaran seperti biasa dari jam 9 hingga 10 pagi membincangkan pelbagai topik menarik kita pada hari ini dan membawakan perkembangan berita terkini di pagi hari. Dan kalau boleh saya kongsikan juga antara perbincangan kita pada pagi ini kita akan membawakan seorang doktor yang juga merupakan seorang TikTok famous. Viral. Yang viral. Selalu banyak kali keluar FYP dan kalau saya rasa penonton-penonton dekat luar sana boleh membayangkan siapa. Tapi adakah betul tekannya? Kita nantikan sebentar nanti. Baik. Ya, dan keduanya juga kita akan membawakan kepada anda perkongsian filem. Semenjak kita dah lepas PKP, pasca pandemik ini banyak saya kira filem-filem baru yang telah keluar di pawagam. Hari ini kita nak bawakan satu filem yang cukup istimewa. Nak tahu apa tajuknya? Kena tunggulah hingga keseluruhan siaran hari ini. Dan okey, seterusnya kita nak kongsikan bersama dengan anda juga berita istimewa untuk hari ini dan di antaranya yang diambil daripada portal bernama.com iaitu berkenaan tentang penubuhan Universiti Bank khas dan juga untuk Universiti satu untuk wanita dan kemudiannya bank khas untuk wanita juga Izu. Dan saya kira ini adalah satu usaha yang cukup bagus yang patut kita sokong. Menjelangnya ini adalah yang diberikan menjelang pilihan raya umum ke-15 dan dia ada beberapa agenda dan di antara agenda yang kita cakapkan hari ini yang kita nak highlightkan adalah mengenai penubuhan universiti inilah dan juga bank wanita juga. Dan yang keduanya adalah isu yang dibawakan mengenai anak berusia bawah 2 tahun diberikan pilihan untuk yang bila kita kata kanak-kanak ni yang kalau ada ibu bapa berkahwin dengan orang luar negara contohnya. Jadi kita nak bawakan supaya mereka ini mendapatkan kerakyatan juga Izu. Dan seterusnya ada juga yang dibawakan dalam agenda ini adalah berkenaan tentang RMT 7 dengan memperluaskan bantuan kepada semua pelajar dalam memerlukan, dan kita sebelum ni kita ada bagi bantuan yang terhad. Tapi sekarang kita nak minta agenda yang baru ini supaya ianya diberikan kepada semua yang memerlukan juga. Maknanya bukan fokus kepada golongan B40 sahaja tapi juga merangkumi semua orang. Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan berita yang agak berat sedikit iaitu berkaitan dengan perkembangan ekonomi negara di mana Maybank Investment telah menjangkakan dasar fiskal akan kurang mengembang dalam bajet 2023 dan perkara ini kalau kita lihat merupakan satu perkara yang ada positif dan ada negatifnya di mana dasar fiskal ini akan menyebabkan defisit belanjawan lebih rendah kepada nisbah KDNK pada 5% di tengah-tengah kekangan fiskal dan kerajaan juga dijangka akan memulakan konsolidasi fiskal jangka sederhana bagi mengurangkan ataupun menurunkan defisit bajet daripada antara 6 dan juga 6.5% dari KDNK pada 2020 kepada antara 3 dan 3.5% menjelang 2025 mengikut RMK ke-12 dan perkara-perkara tersebut kalau saya lihat akan memberi satu faedah ataupun perkembangan ekonomi kepada negara bukan saja dari sudut pelaburannya tapi juga kepada perkembangan ekonomi semasa. Ya. Okey, itu di antaranya yang kita katakan berkenaan tentang bajet 2023. Saya kira ini adalah macam seperti ramalan. Tapi walau bagaimanapun kita harapkan perkembangan ekonomi untuk tahun 2023 ini adalah lebih baik dan kita semua rakyat Malaysia kita kena berusaha bersama juga bertanggungjawab sebagai keluarga Malaysia dan kita harapkan ekonomi untuk tahun hadapan lebih baik daripada tahun ini. Dan seterusnya seperti kita katakan kita sentiasa bawakan perkembangan juga berita semasa dan juga hari ini kita nak tengok juga ramalan cuaca Izu. Apakah suasananya dengan ramalan cuaca? Kita tengok dulu ramalan yang telah disediakan. Silakan.
Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba di Ankara bagi lawatan negara ke Turki selama 7 hari bermula hari ini. Pesawat khas yang membawa Seri Paduka berdua serta delegasi mendarat di lapangan terbang antarabangsa Isenboga pada 5.30 petang waktu tempatan dan diberi sambutan hamparan permaidani biru. Semasa di Ankara, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dijadual berangkat menghadiri majlis sambutan negara dan mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Presiden. Lawatan negara terakhir oleh Yang di-Pertuan Agong ke Turki ialah pada 1992 oleh Yang di-Pertuan Agong ke-9 iaitu almarhum Sultan Azlan Shah. Majlis Amanah Rakyat MARA diarah meneruskan projek MARA Digital bagi membuka peluang kepada anak muda Bumiputra membabitkan diri sebagai usahawan teknologi maklumat yang merupakan trend terkini dan masa depan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, MARA Digital ditubuhkan di beberapa negeri. Bagaimanapun, menurut beliau, setelah Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan selepas pilihan raya umum ke-14 pada 2018, MARA Digital ditutup dan projek baharu tidak diteruskan. Ketika melakukan tinjauan mengejut di MARA Digital Kuala Lumpur semalam, Perdana Menteri berkata, kebanyakan peniaga perlukan sokongan MARA seperti promosi, bantuan pinjaman, pengurangan kadar sewa dan lain-lain. Pembukaan MARA Digital sebagai pusat jualan peralatan telekomunikasi dan IT pada 2015 dicetuskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri yang pada ketika itu Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Hari kedua perbicaraan rayuan sabitan dan hukuman penjara ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Perinciannya bersama Diaul Haq Hamzah di Putrajaya. Baik Syera, pada pagi ini merupakan hari kedua perbicaraan rayuan sabitan dan hukuman penjara ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung dengan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta pada pagi ini setakat pukul 9 pagi tadi. Bila masih lagi belum tiba di pekarangan Istana Kehakiman di belakang saya. Namun keadaan di sini cukup tenang ditenteramkan oleh kehadiran anggota keselamatan yang telah pun berkawal di sini sejak pada awal pagi tadi. Namun saya juga melihat segelintir penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak dengan naungan bosku masih berada di sini untuk menyokong bekas Perdana Menteri itu. Di mana pada semalam difahamkan Mahkamah Persekutuan membenarkan Datuk Seri Najib Tun Razak membina notis usul dalam permohonannya bagi memasukkan bukti tambahan berhubung dengan keterangan beberapa individu ke dalam rayuan akhir penyelewengan yang telah pun didakwakan ke atas beliau. Dan perkara ini difahamkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitambaram hanyalah sekadar untuk melengahkan perjalanan dan pengakhiran kes berkenaan, di mana tujuan sepatutnya yang perlu disusun oleh Datuk Seri Najib Tun Razak itu dan apa saja yang telah pun beliau ingin kemukakan pada ketika ini semasa perbicaraan ini pada peringkat Mahkamah Rayuan ini adalah sebenarnya tidak relevan dengan peringkat Mahkamah Rayuan di sini, iaitu di Istana Kehakiman. Itu saja dapat saya bawakan dari Istana Kehakiman Putrajaya. Kita kembali pada Syarah Batiah di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Silakan semula Syarah Batiah. Baik, terima kasih Daud atas laporan itu. Kita ke berita selanjutnya. Polis Diraja Malaysia mengesahkan seorang lelaki rakyat Malaysia yang ditahan Badan Narkotik Nasional Indonesia bulan lepas disyaki terlibat dalam kes makmal memproses syabu di Batam. Ketua Komunikasi Korporat PDRM ACP Iskandar Guru berkata, bagaimanapun suspek bukan pegawai polis seperti yang didakwa di media sosial. Rekod turut mengesahkan suspek ada 2 rekod jenayah lampau berkaitan ugutan kekerasan dan menyamar sebagai polis. Menurutnya, PDRM sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia berhubung kes ini.
Terdahulu tular mengenai penahanan 3 suspek lelaki, seorang daripada mereka merupakan warga negara Malaysia dan dikatakan bertugas sebagai pegawai polis. Baik, saksikan laporan lanjut dalam buletin bernama 1 tengah hari nanti dan layari bernama.com. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Segalanya sentosa masih bersama saya, Izu Yusof dan juga Saya Saliha Azmi. Dan Saliha, pada pagi ini kita nak bercakap soal angin dalam badan. Bukan berangin. Yes, bukan berangin. Angin dalam badan adakah berbahaya? Dan kita sebenarnya sangat bertuah bersama dengan seorang tetamu yang mana saya cakap di awal program tadi. Dia bukan bukan sahaja seorang doktor tapi merupakan juga TikTok famous. TikToker dah ni. TikTokers famous. Yang mana kalau boleh saya kongsikan juga, follower dia dah lebih kurang dalam 1.4 juta. Itu dia, begitu banyak sekali. Tak main ribu-ribu dah, main juta sekarang. Betul. Dan kita amat berbesar hati untuk memperkenalkan beliau, iaitu Dr. Ahmad Samhan Awang, selaku doktor perubatan di Klinik Perubatan Hijrah Cendering, Kuala Terengganu. Apa khabar, doktor? Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Izu, Cik Saliha? Alhamdulillah sihat. Tengok muka doktor ceria, bersemangat hari ni. InsyaAllah. First time saya dengar suara doktor. First time. Biasa saya tunjuk je. Yes, seperti kat TikTok itu tunjuk je. Semua tunjuk-tunjuk. Hari ni kita bawakan istimewa kat Apa Khabar Malaysia untuk nampak sendiri siapakah dia doktor TikTok. Boleh dengar suara saya. Okey, doktor. Sebelum kita bercakap mengenai tajuk kita pada hari ini, mungkin doktor boleh kongsikan. Kita ada banyak platform sosial media. Kenapa TikTok? Kenapa TikTok? Sebabnya dia video yang pendek dan info yang saya kongsikan mudah untuk orang tengok tu lebih menarik dan info tu cepat sampai. Dan orang lebih suka daripada membaca copywriting dekat Facebook. Orang ambil masa untuk sampaikan, nak faham benda tu. So saya letak 5 poin, 6 poin dan orang dapat faham dah apa yang saya nak sampaikan. Saya setuju sebenarnya dengan poin doktor sampaikan, sebab kalau kita sendiri pun zaman sekarang dah tak suka membaca karangan yang panjang-panjang dan juga dah tak berminat nak tengok video yang sangat panjang sebenarnya. Saya kira kalau zaman sekarang ni bila kita keluarkan video dah viral tu, pastinya ilmu tu akan sampai kepada lebih ramai yang menontonnya. Dan kita nak tahu jugalah sebenarnya bila doktor dah buat banyak video perkongsian ni kan, apa inspirasi dan konten yang macam mana sebenarnya yang dipilih oleh doktor sendiri nak letakkan di TikTok ni? Alright, okey. Kalau berkenaan dengan konten, secara umumnya memang spesifik berkenaan dengan kesihatan secara general, secara umum. Dan saya lebih fokus kepada kesihatan lelaki juga. Sebab sekarang saya tengah sambung belajar berkenaan dengan kesihatan lelaki dan konten-konten yang saya buat berdasarkan apa pertanyaan daripada follower saya. Dan saya banyak menjawab soalan mereka kerana mereka tidak jelas dan mereka nak tahu dan ilmu baru yang mereka nak faham, so saya kongsikan dalam TikTok. Dan hari ini kita nak fokuskan berkenaan tentang angin dalam badan ni. Adakah mungkin angin ni petanda penyakit berbahaya ke ataupun macam mana? Mungkin doktor nak terangkan kepada kita secara ringkas. Alright, secara ringkasnya ramai follower saya juga bertanya keadaan yang sama, which is angin dalam badan. Macam mana angin dalam badan? Maksudnya dalam istilah medical ni tidak ada istilah yang spesifik berkenaan dengan angin dalam badan. Dia sebenarnya masalah ini adalah masalah usus kita dan juga perut kita. Di mana kalau kita bagi tahu berkenaan dengan orang yang kerap sendawa, orang kerap buang angin dan juga especially bila mengurut masaj akan keluar angin dan ini menimbulkan ketidakselesaan kepada orang tersebut, terutamanya bila dia berurusan dengan orang. Dia rasa macam badan rasa bisa, sakit-sakit badan, rasa lesu, which is dia sebenarnya masalah usus dia kemungkinan tidak sihat. Dan juga cara pemakanan dan juga cara hidup dia yang tidak betul, yang perlu diperbetulkan. Dan saya menarik apabila dengar doktor kata dua organ, iaitu perut dan juga usus antara salah satu punca wujudnya angin dalam badan. Mungkin doktor boleh kongsi juga pemakanan yang menyebabkan seseorang itu angin tu. Masalah angin tu kan? Alright, begini. Dia sebenarnya masalah sistem pencernaan kita juga penghadaman kita. So perut kita ni memang kita setiap hari akan makan, betul? Jadi apa yang kita makan itu penting. Jadi pemilihan makanan itu penting dan dia bergantung kepada makanan apa yang kita makan. Okay. Dan makanan yang kita makan dia bergantung kepada individu tersebut. Andai kata individu tersebut dia makan pisang,
dan pisang itu menyebabkan dia perut kembung ataupun menyebabkan dia rasa tak selesa, kerap sendawa, dan dia kena elakkan makan perkara itu. Tetapi secara generalnya, makanan yang boleh menyebabkan angin antaranya kekacang, pisang, kobis, seperti bunga kobis, brokoli, itu antara makanan yang boleh menyebabkan angin, dan juga minuman berkarbonat boleh menyebabkan angin juga dalam badan. Sesuatu yang memang betul-betul relate kepada kita seluruh rakyat Malaysia ni juga. Kita memang suka makan, dan kadang-kadang tu kita tak tahu pemilihan makanan ni adalah sesuai ataupun tidak untuk badan kita kan. Dan untuk yang pagi ni yang satu perkara saya kira penting nak tahu, bila kita rasa kita ada angin dalam badan ni, adakah itu mungkin petanda penyakit yang berbahaya, doktor? Alright. Okey, bagus soalan ni. Kita nak kena tengok punca dia kenapa perut kita mengalami masalah susah untuk hadam makanan, dan juga perut kita sentiasa keluarkan angin. Pertama, dalam perut kita ni ada mikroorganism ataupun bakteria baik yang untuk mencernakan makanan atau untuk hadamkan makanan. Jadi boleh jadi ada dua punca, iaitu punca yang berpenyakit dan punca yang tidak berpenyakit. Kalau punca yang berpenyakit, contohnya orang itu mengalami dipanggil IBS, Irritable Bowel Syndrome, di mana perut dia sentiasa kembung, dan juga dia kemungkinan juga akan menyebabkan cirit-birit dan sebagainya. Dan juga dia juga ada masalah seperti GERD, pernah dengar gastroesophageal reflux disease, di mana makanan dia tu naik ke atas disebabkan injap dia telah longgar pun boleh. Dan juga banyak lagi, contohnya diverticulitis, celiac disease, dan berpenyakit semua ni bukan semata-mata gejala dia adalah perut kembung ataupun angin dalam badan. Dia banyak lagi gejala-gejala lain, tetapi perlu buat investigation ataupun siasatan yang lebih lanjut, seperti masukkan kamera dalam mulut untuk tengok perut, keadaan perut, kondisi perut macam mana. Itu yang berpenyakit. Kalau yang tidak berpenyakit, dia adalah tabiat makanan. Ada orang tabiat makanan dia makan terlalu laju, menyebabkan angin masuk pun boleh. Yang kedua, dia makan sambil bercakap. Dia makan bercakap, angin boleh masuk. Yang ketiga adalah kalau orang tu dia memakai gigi palsu, dan gigi palsu dia longgar, pun boleh masuk. Pun boleh masuk. Dan tabiat yang keempat adalah dia makan chewing gum atau gula-gula getah. So pun boleh menyebabkan masuk dalam perut angin. Dan tabiat seperti makan makanan berlemak dan bergoreng, makan makanan yang saya bagi tahu tadi macam air yang berkarbonat, makan makanan yang berangin, itu semua antara punca yang menyebabkan perut kita kembung dan juga angin dalam perut kita banyak, menyebabkan kita sendawa dan juga keluarkan angin. Apabila doktor menyebut ada sesetengah sayur seperti kobis dan juga sayur-sayur lain, ada antara sayur-sayur itu memang dah menjadi satu makanan ruji bagi rakyat Malaysia. Jadi kalau nak makan digantikan dengan sayur lain, apakah sayur-sayur yang sesuai untuk digantikan? Seperti saya bagi tahu tadi, dia tidaklah sekata spesifik sayur ini akan menyebabkan angin. Dia bergantung kepada individu tersebut. Ada orang makan tomato dia berangin, ada orang tak berangin. Itu dia dengan kobis. Ada orang okey, tapi ada orang yang tak okey makan dengan kobis. Jadi dia bergantung pada individu. Kalau dia rasa makanan itu menyebabkan perut dia kembung, perut dia senak, so dia elakkan makanan tersebut. Dia faham, untuk diri dia sendiri dia faham apa makanan yang menyebabkan dia rasa tak selesa, dia rasa perut kembung, rasa gelisah. Dia faham makanan apa, tidak spesifik. Maknanya pengambilan makanan itu bergantung kepada badan seseorang itu sendiri jugalah. Betul. Baik. Itulah macam Izu sentuh berkenaan tentang makanan kan doktor. Tapi sekarang ni ada banyak juga orang kata kalau dapatkan usus yang baik, boleh minum minuman kultur. Itu betul ke doktor? Ataupun mungkin doktor boleh cadangkan kepada kita mungkin minuman yang bagus untuk usus? Exactly, betul. Dia antara cara ataupun tips untuk keluarkan angin daripada badan atau mengurangkan perut kembung adalah minum kultur. Minuman kultur seperti yogurt. Sebab dalam tu ada probiotik. Probiotik adalah bakteria baik untuk usus. Jadi makanan kita kadang-kadang dia lambat untuk proses, untuk hadam. Jadi bakteria ni akan bantu untuk makan makanan tersebut dan hadam sehingga kepada untuk pencernaan kita. Itu penting. Dan kedua, ada juga yang boleh kita katakan seperti mengurut ataupun masaj untuk keluarkan angin. Bila kita urut je keluar sendawa dan sebagainya lah. Jadi itu pun bagus.
Dan juga yang ketiga adalah andai kata kita mempunyai masalah perut kembung, doktor biasanya bergantung juga. Kalau memang dia mempunyai masalah perut kembung, doktor suggest untuk ambil antacid, which is perut dia yang berasid. Dan bila ambil antacid, contohnya sirap magnesium, MMT, akan menetralkan dalam perut. Dan juga mungkin boleh ambil ubat macam proton pump inhibitor, contohnya pantoprazol ke, untuk mengurangkan penghasilan asid dalam perut. Itu suggestion saya lah kepada orang yang sentiasa masalah perut. Memang saya sarankan supaya jaga makan, tabiat makan seperti saya bagi tahu tadi. Pastikan kita makan ni jangan terlalu banyak dan juga terlalu laju. Makan kerap dengan kuantiti sedikit tak apa. Dan juga pemilihan makanan sangat penting kerana usus kita ni banyak saraf. Jadi bila banyak saraf dan juga penghadaman yang perlahan boleh menyebabkan penghasilan angin dalam perut dan menyebabkan kita akan kerap sendawa dan juga mengeluarkan angin, yang mana sendawa kita ni secara normal untuk orang lebih kurang dalam 20 hingga 30 sehari. Tetapi ada orang lebih daripada tu. Jadi itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan perut dia kurang sihat, usus dia kurang sihat. Jadi dia kena jaga lifestyle dia, which is sentiasa bersenam, pemilihan makanan yang betul, kuantiti makanan yang betul. That's the thing yang kena jaga. Baik doktor, sebelum kita berehat, ada satu soalan yang menyebabkan saya nak tahu. Kalau seseorang tu badan dia dah dipenuhi angin, macam dia dah tahu tanda-tanda dia? Okey, tanda-tanda dia adalah seperti yang saya bagi tahu tadi, dia kerap sendawa. Jadi orang yang sentiasa rasa badan dia lemah, rasa lesu, rasa bisa, sakit urat dan juga dia kerap sendawa. Dia nak bercakap pun sendawa, nak solat pun sendawa. Jadi benda ini akan menyebabkan tidak selesa bagi dia, terutama dia berurusan dengan orang, betul? Jadi perkara ini menunjukkan usus dia kurang sihat, antara tanda-tandanya. Dan dia perlu ambil probiotik seperti saya sarankan tadi, dan juga perlu jaga makanan yang bergoreng, berlemak, kena elakkan. Dan juga makan makanan yang lebih kepada rebus, sayur-sayuran, dan juga pastikan sentiasa bersenam. Dan juga yang terakhir adalah pastikan kawal stres dengan betul. Semua orang stres dengan kerjaya, dengan kehidupan, dengan rumah tangga, tetapi penting untuk kita kawal stres dan tangani stres dengan betul. Itu penting kerana bila stres pun boleh menyebabkan masalah angin. Jadi kat situ jangan stres-stres, jaga pemakanan. Betul. Seperti yang doktor kongsikan bersama dengan kita. Ingat, bila kalaupun anda dalam keadaan yang stres ke ataupun, tapi anda perlu kawal keadaan anda itu. Tapi kita ada banyak lagi soalan nak tanyakan kepada doktor. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Salam sejahtera kepada semua penonton Bernama TV. Penang Woman, rangka manusia yang berusia 5,000 tahun dan ditemukan ketika kajian penyelidikan di Gua Kepah, Kepala Batas Pulau Pinang, kini mempunyai wajah lakaran yang siap pada 5 Julai lepas. Lakaran wajah Penang Woman itu dibuat menerusi kaedah Forensic Facial Approximation atau FFA berdasarkan tengkoraknya oleh sekumpulan penyelidik dari Universiti Sains Malaysia atau USM dan pakar reka bentuk 3D dari Brazil, Cicero Moraes, individu yang sering menjadi rujukan dalam bidang pembinaan semula wajah forensik di negaranya. Seorang penyelidik USM, Chaiful Izwan Sahidan, berkata, Penang Woman merupakan objek warisan yang tak ternilai dan sangat signifikan bagi tapak arkeologi Gua Kepah, serta merupakan satu-satunya rangka Gua Kepah iaitu rangka ke-42 yang ditemukan oleh pengkaji Malaysia pada 19 April 2017. Rangka manusia itu dianggarkan mati ketika berusia 30 hingga 35 tahun dengan ketinggian kira-kira 150 cm dan ujian pada tisu rangka turut menyimpulkan bahawa individu ini banyak mengambil protein daripada makanan laut atau sungai, katanya ketika ditemui baru-baru ini.
Syaiful berkata pihaknya mengambil masa 3 hingga 4 bulan untuk mendapatkan hasil wajah Penang Woman itu dengan melalui beberapa proses, antaranya imbasan tomografi berkomputer atau CT scan di Hospital USM di Kubang Krian, Kelantan. Beliau berkata seterusnya pihaknya menggunakan kaedah FFA bagi mengenal pasti dan membina semula muka Penang Woman itu sebelum lakaran wajahnya dibuat dan berjaya mendapatkannya pada 5 Julai lepas. Pendedahan rupa bentuk wajah Penang Woman itu juga merupakan antara pertunjuk penting untuk menunjukkan bahawa lebih 5,000 tahun lepas berlaku percampuran dua kelompok ras pada ketika itu yang tinggal di kawasan Gua Kepah, katanya. Sekian saja laporan saya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, itu adalah VT Correspondent yang kita kongsikan bersama dengan anda, VT Correspondent daripada Pulau Pinang mengenai rangka Penang Woman Izu yang kabarnya berusia 5,000 tahun. Sebenarnya saya, ayah saya berasal daripada Pulau Pinang. Jadi sebenarnya Penang ni ada banyak juga artifak yang cukup menarik. Izu selalu pergi Penang tak? Selalu pergi, tapi jarang balik. Kita patut berterima kasih kepada perkembangan teknologi semasa kerana adanya teknologi kita dapat melihat wajah Penang Woman ini. Ya, dan juga itu adalah kolaborasi kerjasama juga penyelidik daripada Universiti Sains Malaysia dan juga tadi kita kata pereka 3D yang telah menzahirkan lakaran wajah Penang Woman ini, Izu. Okey, baiklah, seterusnya. Baik, Salihah, kita tak nak melengahkan masa lagi, kita nak sambung perbincangan kita masih bercakap soal angin dalam badan, petanda penyakit berbahaya bersama dengan doktor famous kita. Doktor, kita nak teruskan perbincangan kita tapi kita mulakan sesi kedua kita dengan soalan agak santai. Apa beza sendawa dan juga buang angin? Alright. Okey. Beza sendawa dan juga buang angin kalau kita nak faham adalah secara umumnya adalah perut kita ni terbahagi kepada 3. Pertama, bahagian perut ataupun stomak. Yang kedua adalah usus kecil. Yang ketiga adalah usus besar. Jadi kalau sendawa ni adalah datang daripada mana? Datang daripada perut kita. Jadi kalau dikatakan buang angin, datangnya daripada usus kita, iaitu usus besar kita. Jadi perbezaannya adalah kalau misalnya angin melalui sendawa, ia disebabkan oleh kemungkinan disebabkan oleh cara makan, tabiat makan yang saya bagi tahu tadi, macam makan kunyah gula-gula getah atau chewing gum, makan terlalu laju dan juga guna gigi palsu yang longgar. Jadi angin masuk ke dalam perut kita dan menyebabkan perut kita kembung. Tetapi untuk buang angin disebabkan oleh masalah usus besar kita. Masalah usus besar kita ini datang daripada mana anginnya pula? Kalau daripada perut, datang daripada atas. Tetapi kalau usus besar kita ni, angin dia disebabkan oleh penghasilan gas, disebabkan oleh bakteria dalam usus kita. Bila dia cuba cernakan makanan, proses penghadaman tersebut menghasilkan gas. Dan gas itu yang akan kita keluarkan melalui buang angin tersebut. Itu bezanya. Itu di antara yang bila kita dah tahu dalam usus kecil kita dan mungkin usus besar juga yang doktor terangkan tanda-tanda angin ini. Jadi hari ini kita nak tahu mungkin apakah penyakit-penyakit yang kita boleh relatekan ataupun kaitkan bila ada angin dalam badan ni, doktor. Alright. Okey, bagus soalan ni. Dia berkenaan dengan penyakit. Penyakit antaranya adalah GERD, seperti saya bagi tahu tadi, gastroesophageal reflux disease, di mana kita punya injap dekat kita punya leher kita ni longgar, menyebabkan makanan kita naik balik. Sepatutnya bila masuk ke mulut, masuk ke tekak, terus ke perut. Tetapi daripada perut ni, sebabkan injap dia tidak terlalu ketat, menyebabkan dia naik balik. Bila naik balik itu menyebabkan dipanggil GERD. Dan ini akan menyebabkan apabila perut kita berasid. Jadi asid tu naik sekali ke kita punya esophagus ataupun tekak kita. Dan ini akan menyebabkan boleh dipanggil iritasi pada esophagus tersebut. Dipanggil Barrett esophagus. Dan kalau berpanjangan ataupun berlarutan, dia boleh menyebabkan kanser. Dan kalau masalah angin ini hanya semata-mata angin, saya tidak terlalu risau. Kerana ia mungkin disebabkan oleh cara makan dan juga apa yang kita makan. Tetapi bila dia datang dengan simptom-simptom lain ataupun gejala lain, contohnya perut sentiasa kembung, dia sentiasa senak perut, sentiasa berat badan dia menurun secara cepat
terlalu cepat dalam masa 2 minggu ataupun sebulan, turun mendadak. Yang kelima adalah dia hilang selera makan. Ataupun dia mengeluarkan najis yang berdarah. Itu antara simptom-simptom yang perlu kita risau dan kena cepat-cepat jumpa doktor dan untuk buat siasatan seterusnya. Sebab ada kemungkinan juga ada masalah kolon kanser ataupun barah untuk usus. Itu yang kita risaukan. Baik doktor, ada info yang saya dapat dekat sini. Ada mengatakan bahawa sekiranya angin dalam badan terlampau banyak boleh menyebabkan wujudnya gangguan hormon seperti ada cyst, ada fibroid, period terganggu dan sebagainya. Sejauh mana betulnya benda ni? Ya, betul. Sebabkan terutamanya bagi seorang wanita, kerana bila ada perubahan hormon, terutamanya pada bila waktu datangnya haid ataupun period, berlakunya perubahan hormon. Perubahan hormon ini akan mengganggu sistem pencernaan kita. Dan sistem pencernaan yang terganggu, yang saya maksudkan adalah bila makan, dia lambat untuk hadam. Bila lambat untuk hadam, ini akan menyebabkan perut cepat kembung. Dan akan rasa badan tak selesa dan rasa akan kerap sendawa dan buang angin. Itu yang perkara yang nak faham adalah bila masalah waktu period dan juga masa waktu mengandung. Dua keadaan di mana hormon yang tidak stabil yang boleh mengganggu sistem pencernaan. Itu yang doktor perkatakan berkenaan tentang wanita kan? Dan tadi kita cakap terutamanya bila ada haid atau waktu-waktu menstrual ni kan. Dan mungkin kita nak berada dalam situasi ibu mengandung pula. Apakah kepentingannya untuk kita nak kena buang angin dalam badan ni untuk ibu mengandung ni dan juga bayinya sekali doktor? Alright. Okay. So untuk ibu mengandung, ketika waktu mengandung memang dia punya hormon dia tidak stabil, terutamanya hormon progesteron. Dipanggil ini akan mengganggu sistem pencernaan. Dan sistem pencernaan yang menyebabkan ibu mengandung akan rasa tak selesa perut dia, rasa sendawa yang banyak, rasa sakit-sakit badan. Itu adalah situasi ibu mengandung. Dan perkara ini memang dia terlalu sensitif perut dia. Dia kena betul-betul jaga perut dia. Apa yang dia makan, cara dia makan itu penting. Dan ibu mengandung ni salah satunya adalah disebabkan oleh kandungan itu sendiri. Kandungan itu sendiri apabila dia semakin besar saiz dia, bayi semakin besar, dia akan menolak perut kita dan juga mengganggu usus kita. Bila menolak, dia akan mengurangkan ruang di dalam perut dan juga di dalam usus. Bila menolak pun boleh menyebabkan angin terkeluar, menyebabkan sendawa dan juga buang angin lah. Baik doktor, secara ringkas, adakah sekiranya ibu mengandung ini dalam angin banyak badan, bayi yang disusukan itu, adakah susu yang diberi itu mampu mempengaruhi angin dalam badan bayi itu sendiri? Tidak mempengaruhi. Tidak ada masalah. Untuk bayi tersebut tidak ada masalah. Yang masalah angin adalah masalah pada usus pada ibu yang mengandung. Maknanya angin dalam badan seseorang ibu dengan susu yang diberi kepada bayi tak mengganggulah angin dalam perut bayi itu. Tidak. Baik doktor, kita sebenarnya dah di hujung perbincangan kita. Jadi secara ringkasnya doktor berkaitan dengan topik kita pada hari ini, angin dalam badan petanda bahaya. Mungkin doktor boleh kongsikan beberapa tips untuk mengurangkan angin-angin dalam badan kita ni. Alright. Okey, antara tips yang saya nak kongsikan pertama adalah seperti saya beritahu, tabiat makanan. Tabiat makanan, jangan makan terlalu cepat. Jangan makan ketika kita makan diselang-seli dengan bercakap. Dan itu akan menyebabkan angin masuk dalam perut kita. Dan juga kita makan perkara yang berlemak, makanan yang berlemak dan juga bergoreng akan menyebabkan perut kita juga akan berangin. Dan juga makan gula-gula getah, chewing gum. Yang kedua adalah apa yang kita makan. Makanan mana akan berangin ini adalah spesifik kepada individu tersebut. Ada orang dia tak boleh kobis, tak boleh brokoli, tak boleh pisang, tak boleh kekacang. Jadi elakkan makanan-makanan yang berangin. Yang ketiga adalah minum air bergas ataupun berkarbonat pun perlu dielakkan. Okay. Yang keempat adalah pastikan kawal stres dengan betul dan juga pastikan kita ada masa untuk keluarga, ada masa untuk diri. Seperti ada perempuan dia pergi ke spa untuk urut, masaj, untuk kurangkan stres dan juga boleh keluarkan angin juga. Bagus. Dan yang kelima adalah untuk orang lelaki, masalah orang lelaki adalah merokok dan juga vape. Boleh menyebabkan angin. Sebab vape pun juga doktor ya? Vape pun sama. Sebabnya bila sedut gas, dia memang masuk paru-paru, tetapi dia akan juga ada sebahagian akan masuk dalam perut.
bila disedut vape atau untuk merokok. That's the thing. Dan juga perlu ubah cara hidup untuk sentiasa bersenam. Mungkin seminggu 3 kali sehari untuk bersenam supaya badan kita ni ada hak yang perlu ditunaikan. Jadi kita kena tunaikan hak badan kita supaya sistem seperti juga mesin ni perlu diselenggarakan. Begitu juga badan kita perlu diselenggarakan, perlu diaktifkan supaya keluar peluh, bukan setakat makan, tetapi juga perlu dikeluarkan peluh untuk keluarkan kalori dan juga sistem badan berfungsi dengan baik dan sempurna. Jadi 3 dekat situ Saleha. Yang pertama jaga makan, yang kedua jangan stres-stres dan yang ketiga tunaikan hak badan kita iaitu bersenam. Betul tu. Dan hari ini kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Samhan dengan perkongsian di studio dan pastinya juga banyak perkongsian yang telah doktor berikan di TikTok. Teruskan untuk semua banyak lagi perkongsian yang doktor berikan. Jadi ada kena tengok TikTok Dr. Samhan ya. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Samhan dan selepas ini kita nak bersama dengan dua orang artis kita yang bercakap soal perjalanan mereka. Apa tu? Apakah perjalanan yang akan kita bawakan sebentar nanti? Kita berehat seketika. Berehat sebentar. Jangan Kembali ke mana-mana. selepas ini. Sebutkan nama ayah dan ibu saya. Salma Zulaikha, Irman Abraham Saleh. Gaya sudah semakin tua untuk mengarang nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karya workshop ini cukup menarik ya, karena saya hanya ingin mencari sesuatu yang punya arti yang dalam untuk kehidupan yang baru. Dulu, saya pernah membuat karya yang benar-benar membekas di hati. Sungguh indah. Gaya akan pergi jauh. Ikut Gaya. Tapi jauh sangat. Jangankan kepala ayahnya, nama ayahnya saja tidak seorang pun kita yang tahu. Pak, asalnya Yahya bisa ada di kampung ini berdua saja. Ya, kadang ada banyak hal yang harus tidak perlu diceritakan agar langkah lebih tenang. Sungguh saya sangat beruntung. 110 juta? Lukisan ini tidak dijual. Tidak tahu siapa saya. Siapa orang tua saya? Nada. Perjalanan kita masih jauh, nak. Itulah dia trailer perjalanan pertama The Wheels of Life. Izu saya tengok trailer pun saya dah bersemangat nak tengok filem ni. Jadi sesuatu yang cukup menarik saya kira. Dan kita dah dengar dah tu suara-suara Alhamdulillah. Dan bersama dengan kita pada hari ini ada 2 orang tetamu. Betul. Kita amat berbesar hati menerima kunjungan mereka. Ya. Satu dari negara jiran kita. Satu lagi memang orang tempatan sini. Yang mana pelakonnya iaitu Datuk Ahmad Tamimi Siregar dan pengarahnya Cik Arif Malin Mundo. Apa khabar Cik Arif? Alhamdulillah sehat. Selamat datang ke studio kita pagi ni. Studio yang selesai. Baik. Kita nak mulakan dengan Encik Arif dulu selaku pengarah. Mungkin Encik Arif boleh kongsikan apa inspirasi yang membuatkan Encik Arif nak terbitkan filem perjalanan pertama Wheels of Life ni? Ya. Pertama, saya itu dari kecil senang berkendara dengan skuter atau Vespa. Saya dan ayah saya itu punya banyak kenangan dalam perjalanan-perjalanan. Itu yang membuat saya berpikir itu harus kita capture dan kita share bagaimana hubungan ayah dan anak. Tapi saya tidak punya
tidak merasakan hubungan lama dengan saya punya grandfather gitu karena sudah meninggal. Makanya di cerita ini topiknya itu bukan antara ayah dan anak, tetapi antara atok dan cucu gitu. Yang kedua itu tentang riset sosial saya, bahwasanya di zaman sekarang kita para orang tua kan terlalu banyak waktu di luar. Jadi mungkin film ini bisa jadi mengajak kita kembali untuk menghangatkan cerita-cerita keluarga itu saja. Jadi maknanya memang movie ini, filem ini merupakan salah satu kisah Encik Arif sendiri. Untuk bagian berkendaranya iya, karena ini banyak petualangan dengan face scooter. Cuman kalau inspirasi dari konflik-konflik yang ada di dalamnya itu dari riset sosial bahwasanya banyak ayah bekerja memperjuangkan keluarga, tetapi yang di saat yang bersamaan kita bertanya kembali, benarkah sesungguhnya ayah bekerja itu memperjuangkan keluarga? Itu yang akan dijawab. Itu yang akan dijawab di dalam filem tersebut. Dan kita tahu tadi seperti dikongsikan bersama dengan kita, ianya lebih kepada filem kekeluargaan. Dan ini adalah satu filem yang berunsur nilai yang cukup bagus saya kira. Dan seterusnya kita nak tanyakan soalan kepada pelakonnya iaitu Datuk Tamimi Serga. Dan bagaimana pula kepada Datuk sendiri melihat filem ini, keunikannya dan juga peranan di dalam filem ini? Uniknya begini, kalau genre seperti ini sebenarnya tidak banyak. Dan ada yang menganggapkan genre seperti ini satu perjudian sebenarnya. Tetapi ia juga merupakan satu tanggungjawab untuk kita. Mungkin tidak sekarang, tapi mungkin 20-30 tahun nanti, mungkin sebagai bahan references nanti untuk kita mengkaji bagaimana permasalahan masa lalu tentang hubungan di antara anak, bapa, cucu dalam kekeluargaan. Jadi mungkin ia sebagai satu bahan research, kerana ianya tidak dibuat sembarangan tetapi full of research. Terutama sekali tentang family research, social research. Jadi berbasarkan berfakta-fakta itu kita angkat menjadi penceritaan dalam perjalanan pertama. Dalam saya maksudkan perjudianis begini kerana genre ini memang jarang ada. Jadi kalau dilihat pun mungkin secara skrin kecil mungkin satu masa akan datang. Tapi kita juga mengharapkan supaya genre ini dapat dihayati dan dapat dimati oleh penonton, terutama sekali yang bakal menjadi bapa, yang bakal menjadi datuk, yang bakal jadi nenek. Jadi mungkin ada tinggalan-tinggalan kesilapan-kesilapan masa lalu berlalu dan sebagainya mungkin dapat diperbaiki atau mungkin akan dapat jadi satu panduan bagaimana untuk menghadapi hidup itu. Soalan tambahan Datuk. Sesi penggambaran filem ini dijalankan setahun sebelum PKP dan Datuk balik ke Malaysia lebih kurang dalam 3 hari selepas PKP. Perasaan Datuk dengan cabaran-cabaran melakonkan atau sepanjang penggambaran filem ni, mungkin Datuk boleh kongsikan. Cabaran tidak masalah kerana saya happy di sana. Happy sana masa itu musim durian, jadi tidak hujan, tidak panas, udara dingin di Bukit Tinggi. Kemudian segala persiapannya sudah dibuat awal-awal, latihannya dibuat di awal 2 bulan sebelum itu sudah latihan chemistry dengan lab, acting lab, kemudian dengan set dan prop sudah dilatih sebelum itu. Jadi laluan waktu syuting itu hanya praktikan apa yang dah kita buat sebelum itu. Bagaimana untuk menjadi seorang tukang cincin, main api, sebagainya. Jadi latihan itu dah mula, sudah dian. Jadi waktu syuting itu it's a fun. Nampak dekat situ otai dalam sini lakonan. Segala persiapan perlu dilakukan sebelum memulakan penggambaran kita. Jangan on the set. Baik, berbalik pada Tuan Pengarah. Mungkin Tuan Pengarah boleh kongsikan juga. Kalau tadi kita dah dengar inspirasi, mungkin Tuan Pengarah boleh kongsikan bagaimana sambutan filem ini ditayangkan di Indonesia pada bulan Julai lalu. Iya. Alhamdulillah sebenarnya sebelum tayang di Indonesia kita sudah world premiere di International Muslim Film Festival di Australia dan alhamdulillah film ini juga dijadikan Best Picture nominee karena dianggap merepresentasikan bagaimana family Muslim story waktu itu. Itu di Oktober 2021. Sebenarnya untuk rilis di Indonesia kita sempat mengalami 2 kali penundaan karena pandemiknya naik lagi sampai akhirnya 2 kali tertunda, baru bulan Julai kemarin kita bisa rilis di Indonesia dan alhamdulillah sambutannya baik, reviewnya baik dan banyak psikolog-psikolog anak yang menganggap film ini penting untuk para
keluarga muda. Itu keadaan di Indonesia. Dan yang pasti ini soalan penting ni, bila bakal ditayangkan di Malaysia dan macam mana pula sasaran ni untuk yang tayangan di sini? Di Malaysia itu tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi. Bila? 18 Ogos. 18 Ogos. Jadi lagi. kita berharap di Malaysia dan serentak juga di Brunei 18 Ogos ini, dan melihat respon yang ada ketika kita melakukan malam gala premier tanggal 11 Agustus kemarin di Kuala Lumpur, cukup hangat, kemudian cukup emosional penonton-penontonnya. Kita berharap itu bisa sampai ke calon-calon penonton yang ada di Malaysia untuk bisa menghangatkan ujung minggunya bersama keluarga. Menghangatkan ujung minggu. Itu harapan pengarahnya dan kita kepada pelakon yang paling penting ni, Datuk. Apa komen? Saya paling mengharapkan kerana ini merupakan penampilan pertama saya sebagai walaupun pernah sebelum itu sebagai pemain utama dalam filem ini, memang sesuatu yang mengerikan, menakutkan, tetapi itulah paparan yang telah disiapkan dan terserah kepada para penonton yang untuk melihat kalau genre ini mustahak pada mereka. Dan kita memang mengharapkan supaya mereka datang menonton. Walaupun kehangatan pasaran filem di Malaysia ketika ini memang cukup hangat. Selepas kita dikurung selama 2 tahun lebih, kemudian muncul beberapa filem yang tiba-tiba meletup di pasaran dan datang filem baru di pasaran. Jadi insya-Allah peluang yang ada itu pada mereka untuk memilih genre family, genre peperangan, genre ngeri, apa pun ada sekarang di pasaran. Kita memang mengharapkan supaya ianya diterima masyarakat dan good in market. Dengan momentum yang ada sekarang ni, kita harap momentum itu dapat diteruskan. Baik, Datuk, soalan tambahan yang kedua. Melihat usia Datuk yang 72 tahun, saya dapat baca beberapa review di akhbar tempatan yang mana dah berumur 72 tahun. Pertama kali dapat tengok muka Datuk sendiri di papan iklan besar. Perasaan Datuk macam mana? Itu memang tidak dinafikan. Memang satu kejutan apabila saya ke Jogja melihat billboard sebesar itu. Oh my God. Di festival. Di festival Jogja waktu itu. Di usia 72 tahun barulah muka aku besar ni. Punya lama menunggu. Ada 11 billboard seperti itu di seluruh Indonesia. Dan memang membanggakanlah. Untuk adalah satu bekalan untuk anak cucu. Ya, Atuk dulu pernah billboard seperti itu. Ada kenangan boleh dikongsikan kepada anak cucu. Dan itu yang Datuk rasakan bila dah nampak billboard di Indonesia sendiri kan. Jadi nak menyentuh tentang ini, pasti filem ini adalah kolaborasi di antara Malaysia dan Indonesia. Jadi kita nak tanyakan kepada Encik Arif, bagaimana anda melihat gabungan kolaborasi filem Malaysia Indonesia ini untuk filem ini sendiri? Pertama saya sangat dari awal ini kan sebuah co-production antara The Ayu Pictures Malaysia dengan Mahakarya Pictures Indonesia. Itu kita sudah mulakan sejak tahun 2019 persiapannya. Jadi selama 2 tahun menjelang syuting itu hubungan itu cukup romantik. Jadi kita punya visi yang sama, kita punya gagasan cerita yang sama untuk kita ceritakan kepada penonton, bahwasanya kita belajar untuk tidak hanya sekedar bikin film, tapi kita belajar bagaimana film ini bisa mentransformasikan idea kita, karakter kita, jati diri kita, yang nanti bisa diserap oleh penonton hari ini hingga 50 tahun yang akan datang. Jadi perkongsian seperti ini atau co-production seperti ini cukup baik untuk membuka border antara Indonesia dan Malaysia, karena kita punya satu hal yang sangat luar biasa, ya adalah budaya. Betul. Jadi dekat situ kita dapat dengan adanya kerjasama antara dua produksi di dua negara, negara jiran, negara serumpun, budaya itu dapat disatukan. Ya, budaya memang sama sekarang. Bukan kita tidak harus mengedepikan soal itu. Filem sebenarnya tidak ada border. Betul. Seperti Arif kata. Sebelum mungkin kita jangan bercakap tentang geopolitik, kita harus bercakap tentang geobudaya yang tidak ada garis sempadan. Ditambahkan pula seperti gagasan yang diangkat secara oleh Arif dari filem pertamanya, kedua dan ketiganya, bertolak dari budaya, dari bahasa, daripada peradaban, adat istiadat, sebagainya,
yang harus kita kembangkan dan kita ketahui, kerana itulah otentik dan unik bagi masyarakat luar negara. Seperti filem pertama beliau yang diangkat sebagai salah satu filem budaya nasional Indonesia, dan Arif dengan filem pertamanya dia ke seluruh dunia memberikan penerangan tentang budaya yang diangkatnya melalui filmnya pertama. Jadi ini merupakan satu gagasan yang harus kita sertai antara pemain di sini dengan pemain di Sumatera, terutama sekali Arif berpusat di Sumatera. Kita angkat, jadikan sebagian daripada inilah kerja kita yang harus kita angkat. Jadi kat situ bukan geopolitik tapi geobudaya. Yang kita garap dalam satu filem yang saya kira dia punya nilai adalah kekeluargaan. Harus kita ada banyak lagi filem seperti ini, Izu. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada dua istimewa tetamu kita hari ini, iaitu Encik Arif dan juga Datuk Tarmimin Sariga. Dan jangan lupa ya, kena saksikan filem ini nanti 18 Ogos. Di Pawagam 18 Ogos 2022. 2 hari je lagi. Hari ini Selasa, hari Khamis akan bersiaran buat kali pertama di panggung wayang. Jangan lupa perjalanan pertama, The Wheels of Life. Yes. Itulah dia. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua orang tetamu kita, dan terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kita selama 1 jam di Apa Khabar Malaysia. Kita jumpa esok bersama dengan tetamu dan juga host rakan seperjuangan yang lain. Semestinya dalam Apa Khabar Malaysia di waktu yang sama, 9 hingga 10 pagi esok. Kita jumpa lagi. Okey, dan sehingga itu jangan ke mana-mana, jaga diri sehingga berjumpa lagi.